Okey, hari ni kita akan belajar mengenai bab 6, iaitu bab sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, kamu boleh rujuk kepada muka surat 165 buku teks. Okey, kita tengok dulu peta konsep bab 6 ni. Okey, kamu boleh nampak dekat sini, dalam bab 6 ni kita akan belajar 3 bahagian. Okey, yang pertama kita akan belajar ciri-ciri sudut dalam bulatan. Yang kedua kita akan belajar mengenai sisi 4 kitaran. Dan bahagian terakhir kita akan belajar mengenai tangen kepada bulatan. Alright. Untuk hari ni, cikgu nak kenalkan dulu kepada kamu mengenai bahagian pertama ni, iaitu mengenai ciri-ciri sudut dalam bulatan. Okey? Kalau kamu boleh nampak kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ciri-ciri. Okey? Jadi, kita terus kepada buka muka surat 132 buku teks. Okey, kamu nampak kat sini. Okey, dalam petak kuning ni. Okey, ini adalah ciri yang pertama. Sudut dalam bulatan. Okey. Apa yang dia bagi tahu kat sini? Okey, dia kata sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan, yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Okey, sudut PRQ. Okey, PRQ. Okey, maknanya sudut R lah. Okey, sudut PSQ, sudut S. Dan sudut PTQ. Okey, dia kata sudut PRQ sama dengan sudut PSQ, sama dengan sudut PTQ. Maknanya semua sudut, ketiga-tiga sudut ni adalah mempunyai nilai yang sama besar. Okey, kenapa? Sebab dia kata ciri dia dekat sini. Okey, dia kata sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan, sudut-sudut ni yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Syarat dia kena cangkum oleh lengkuk yang sama. Syarat dia sudut-sudut ni menggunakan lengkuk yang sama. Barulah nilai-nilai sudut ni sama besar. Okey, kalau kamu nampak dekat sini, sudut RS dan T ni memang menggunakan lengkuk yang sama. Okey, lengkuk tu kat mana? Inilah lengkuk PQ ni. Okey, kaki dia ni, sudut R, sudut S dan sudut T ni, kaki dia ni, setiap kaki dia ni ataupun perentas. Kita panggil R ke P, R ke Q ni perentas. Ataupun dalam bahasa mudahnya, kita panggil dia kaki. Kaki sudut R ni dia jatuh kat mana? Jatuh dekat lengkuk PQ. Okey, sudut S pula. Okey, sudut S ni kita tengok kaki dia ni jatuh dekat lengkuk yang mana? Okey, lengkuk PQ juga. Dan sudut T ni jatuh dekat mana kaki dia? Jatuh dekat PQ. Okey, bermakna ketiga-tiga sudut ni, sudut R, sudut S dan sudut T ni mempunyai nilai yang sama besar. Okey, kenapa cikgu kata mempunyai nilai yang sama besar? Sebab syarat dia kata, sudut-sudut adalah sama besar kalau dicangkum oleh lengkuk yang sama. Dicangkum oleh lengkuk yang sama. So, lengkuk bagi sudut R, S dan T ni dia menggunakan lengkuk yang sama. Okey, contohnya, kalau dekat R ni dia bagi nilai 40. 40 darjah. Bermakna S dan T ni pun bermakna S dan T ni juga bernilai 40 darjah lah. Itu adalah ciri yang pertama yang kamu kena faham. Bermakna kalau sudut R tu 40 darjah, sudut PSQ pun 40 darjah lah. Sebab dia menggunakan lengkuk yang sama. Kita tengok uji minda 6.1a.
Okey, pada muka surat 134 buku teks. Okey. Soalan yang pertama, dia kata hitung nilai Z. Okey, kita tengok gambar rajah untuk soalan A. Kita tengok yang A dulu. Okey, untuk soalan A ni, dia bagi kita dalam satu bulatan tu kita ada dua sudut. Sudut yang pertama 35 darjah dan sudut yang kedua sudut Z yang kita nak carilah. Okey, so tak apa. First kali kita tengok sudut Z. Okey, sebab sudut Z yang kita nak cari kan. Okey, kita tengok sudut Z. Okey, letak jari dekat kaki Z. Okey, kaki kiri Z. Okey, letak jari dekat kaki kiri Z. Okey, ambil jari turun sampailah dekat lilitan bulatan. Okey, ambil jari sebelah kanan pula, turun sampai kena lilitan bulatan. Okey, jadi lengkuk yang menghubungkan kaki kiri dan kaki kanan Z ni, kita panggil dia lengkuk lah. Okey, yang menghubungkan kaki kiri dan kanan Z ni, kita panggil dia lengkuk. Alright. So, okey, tak apa. Kita cek dekat sudut sebelah ni. Sudut 35 darjah pula. Adakah dia menggunakan lengkuk yang sama dengan lengkuk Z? Okey, bagi yang braille, kita kena rasalah kan. Okey. Untuk yang untuk yang rabun, still boleh tengok kan gambar rajah ni. Jadi, untuk yang braille, kita rasa-rasa macam tu lah. Okey, kita ambil kaki kiri. Okey, turun sampai kena lilitan bulatan. Ambil kaki kanan Z, turun sampai kena lilitan bulatan. Okey, yang menghubungkan kaki kiri dan kaki kanan Z tu, itu kita panggil lengkuk. Okey, lepas tu kita tengok kepada sudut 35 darjah. Okey, kita nak tahu kan dia lengkuk yang sama dengan Z ke tak. Kita ambil jari kiri kita. Okey, kita turun dekat kaki kiri sudut 35 darjah sampailah kena lilitan bulatan. Okey, stop. Kita ambil kaki kanan dia pula ataupun perentas sebelah kanan dia ni pula. Okey, kita ambil kita rasa dengan jari, kita turun sampai kena lilitan bulatan. Okey, lepas tu kita rasa adakah dia menggunakan lengkuk yang sama dengan Z. Okey. Jadi, kalau kamu rasa dengan betul, okey, sebenarnya dia menggunakan lengkuk yang sama. Okey, kaki kiri yang menghubungkan kaki kiri dan kanan bagi sudut 35 darjah ni menggunakan lengkuk yang sama dengan sudut Z. Okey, so kita tahu ciri bagi sudut dalam bulatan. Yang pertama, dia kata kalau sudut ni menggunakan lengkuk yang sama, bermakna kedua-dua sudut ni pun mempunyai nilai yang sama. Okey, so kita tahu nilai 35 darjah kan? Untuk sudut yang sebelah kiri ni. Jadi, kalau sudut ni 35 darjah, sudut Z pun 35 darjah lah. Okey, sebab sudut ni menggunakan lengkuk yang sama. Okey, jadi untuk jawapan A kita, Z adalah 35 darjah. Senang kan? Alright. Kita pergi kepada soalan B pula. Okey, soalan B pun sama. Kita tengok mana sudut Z tu duduk. Okey, so sudut Z tu duduk dekat sebelah bawah. Sebelah kiri bawah tu kan? Sebelah bawah dan kiri. Okey. Jadi, kita tengok mana kaki Z. Okey, rasa di mana dulu sudut Z tu kan? Okey, bila dah jumpa sudut Z kat mana, kita ambil jari, kita rasa dekat mana kaki Z. Okey, so dia menaik ke atas kaki sebelah kiri. Okey, kita berhenti sampailah kena dekat lilitan bulatan. Okey, kaki kanan Z, kita ambil jari sebelah kanan, kita rasa, kita turun sampai kena lilitan bulatan. Okey, dan kita stop. Okey, jadi kaki kiri Z yang menghubungkan kaki kiri dan kanan Z tu, itu kita panggil lengkuk. Okey, lengkuk bagi Z. Okey, kita tengok pula sudut sebelah tu. Sudut 25 darjah. Okey, kita cek adakah dia menggunakan lengkuk yang sama dengan Z. Okey, so kita letak jari dekat sudut 25 darjah. Okey,
ambil jari, rasa turun. Okey, turun. Kaki sebelah kiri bagi sudut 45 darjah. Nah, kita ambil yang tu dulu. Kita rasa. And then, kita stop sampai. Okey, stop sampai kena lilitan bulatan. Okey. Okey, lepas tu kita ambil kaki sebelah kanan bagi sudut 25 darjah ni pula. Kita ambil, kita rasa. Okey, sampailah kena lilitan bulatan. And then kita stop. Okey, tengok. Kedua-dua kaki kiri dan kanan ni jatuh dekat lengkuk yang sama tak dengan Z. Okey, kalau kamu rasa dengan betul dan kamu tengok dengan betul, sebenarnya dia jatuh dekat lengkuk yang sama. Okey, jadi ciri-ciri sudut dalam bulatan yang pertama kata, kalau lengkuk yang sama, sudut pun mempunyai nilai yang sama. Okey, bermakna sudut Z dekat soalan B ni bernilai 25 darjah sebab menggunakan lengkuk yang sama. Okey. Okey, kita tengok kepada soalan C pula. Okey, macam biasa kita kenal pasti dulu dekat mana sudut Z kan. Okey, so sudut Z tu duduk belah-belah bawah lah. Okey, macam biasa start daripada sudut Z ni. Okey, kita ambil jari sebelah kiri. Kita rasa kaki kiri bagi sudut Z ni. Okey, kita rasa, kita bawa dia sampai kena lilitan bulatan dan kita stop. Okey, kita ambil jari kanan pula. Kita rasa kaki kanan ataupun perentas sebelah kanan bagi sudut Z. Kita stop sampai kena pada lilitan bulatan. Okey, so yang menghubungkan kaki kiri dan kaki kanan bagi sudut Z ni kita panggil lengkuk. Okey. Alright. Lepas tu, apa nak buat? Okey, kita kenal pasti pula. Okey, daripada lengkuk ni, mana lagi sudut yang menggunakan lengkuk yang sama dengan sudut Z? Okey, so kalau kita perasan, ada lagi kaki kat sini kan? Okey, ada lagi kaki dekat ni. Dekat dalam bulatan ni ada lagi satu kaki yang menggunakan lengkuk yang sama. Okey. So, kita ikut saja kaki ni. Okey, sampailah kena sudut yang menyentuh lilitan bulatan. Okey, ikut kaki sebelah kiri dulu. Kita naik je, kita rasa sampailah menyentuh lilitan bulatan. Alright. Kita ambil kaki sebelah kanan pula. Okey, kita naik, kita rasa, kita bawa dia sampai menyentuh lilitan bulatan. Okey, nampak tak dia membentuk satu sudut dekat sini? Jadi, sudut ni sebenarnya adalah samalah dengan sudut Z ni. Okey? Okey, cuma yang bezanya dengan soalan A dengan B, dia tak ada nilai kat sini. Dia tak ada nilai yang kita boleh terus ambil nilai tu untuk tulis jawapan Z. Okey? Apa nak kena buat dekat sini? Kita kena cari nilai Z ni. Okey, macam mana nak cari tu? Okey. So, kamu boleh nampak dekat sini dia ada satu segi 3. Sebenarnya ini adalah satu segi 3. So, kita akan mencari nilai Z ni dengan bantuan segi 3. Satu. Dan yang kedua, kita akan menggunakan garis lurus ni. Okey. Kita akan menggunakan bantuan yang pertama, kita akan guna garis lurus. Okey. Yang kedua, kita akan menggunakan bantuan segi 3. Okey, macam mana kita nak menggunakan bantuan kedua-dua ni? Okey, so kamu tengok betul-betul lah. So, kita tahu, okey, satu garis lurus, okey, satu garis lurus bernilai 180 darjah. Okey, sekarang ni garis lurus kita, okey, bentuk garis lurus kita macam menyerong macam tu. Lepas tu ada garis dekat tengah ni, okey, sebelah kanan ada nilai 80 darjah.
Okey, so kita tahu satu garis lurus ni nilai dia adalah 180. Macam mana kita nak dapatkan lebihan satu garis lurus ni? Apa nak buat? Kita kena ambil 180 tolak dengan 80 darjah. Okey. So nilai dekat sini adalah hasil daripada tolak ni. So kita tahu nilai dia adalah hasil dia adalah 100. So kat sini nilai dia adalah 100. Di mana 100 tu dekat sini lah. Okey, dekat dalam segitiga tu. Okey. Lepas tu, lepas dah dapat nilai garis lurus ni, barulah kita menggunakan segitiga. Okey. So kita tahu bentuk segitiga macam tu kan, dalam gambar rajah kan, macam menyerong sikit. Okey. Macam ni segitiga dalam rajah tu macam tu kan. Okey, so kita tahu kat sini dah 100. Kat sini dah 50. 50 ni yang diberilah, dia bagi ni 50 kan. Okey, dan dekat sini adalah Z. Z yang kita nak cari itulah nilai dia. Okey. Dan kita tahu satu segitiga, nilai sudut untuk satu segitiga adalah 180. Sama dengan satu garis lurus. Okey, so kalau satu segitiga nilai dia 180, kita dah ada satu sudut. Kita dah ada sudut ni, sudut yang kedua. Dan sudut yang ketiga ni je kita tak tahu berapa nilai dia. Nak dapatkan sudut ni yang kita tak tahu ni, apa nak buat? Kita ambil 180. Kita tolak dengan yang kita dah tahu ni lah, 100. Tolak dengan 50. Okey. Okey, so ambil kalkulator, kita tolak. Kita akan dapat baki dia adalah 30 darjah kan. 180 tolak 100 tinggal 80. 80 tolak 50 tinggal 30 lah. Okey, so 30 darjah ni adalah nilai Z dekat sini lah. Okey. Oleh sebab itu, disebabkan nilai Z dekat sudut sebelah ni adalah sama dengan sudut yang kita patut cari ni, maka nilai Z dia pun samalah. Okey, 30 darjah. Okey, so macam itulah cara kira untuk C. Okey, kalau tak berapa jelas dekat soalan C tadi, kita tengok pula soalan D nah. Soalan D. Untuk kamu lebih faham, kita buat soalan D. Okey. Soalan D dengan C ni lebih kurang dia punya konsep. Okey. Macam biasa. Okey. Kita kena pasti dekat mana sudut Z kan. Okey, so sudut Z ni kalau kamu rasa betul-betul dia duduk belah bawah sikit. Dia duduk belah bawah ni. Okey, so macam biasa ambil jari sebelah kanan, ambil jari sebelah kiri dulu. Okey, kita rasa. Okey, kita bawa, kita rasa dia punya perentas ni ataupun kaki sebelah kiri bagi sudut Z ni. Kita bawa dia sampai kena lilitan bulatan dan kita stop. Okey, lepas tu ambil jari sebelah kanan, kita rasa. Kita bawa dia sampai kena kepada lilitan bulatan dan kita stop. So, kita tahu yang menghubungkan kaki kiri dan kanan bagi sudut Z ni adalah lengkuk yang adalah lengkuk. Kita panggil dia sebagai lengkuk. Okey, lepas tu daripada lengkuk ni, okey, kita kena pasti mana lagi sudut yang menggunakan lengkuk yang sama dengan sudut Z. Okey, so kita start daripada lengkuk sebelah kiri. Okey, start daripada kiri, kita rasa okey, perentas ataupun kaki sebelah kiri bagi sudut yang menggunakan lengkuk yang sama dengan sudut Z ni. Okey, so kita nampak kan ada satu kaki dekat sebelah kiri. Dan ambil jari sebelah kanan yang duduk dekat lengkuk kanan tadi. Okey, kita naik atas, ikut je kaki tu sampailah kena sudut. Okey, sudut pada lilitan tu. Alright, so kita tahu rupanya sudut ni adalah sama dengan Z. Okey, so macam biasa dia tak bagi nilai, dia minta kita cari nilai tu. Okey,
Jadi apa nak buat? Pertama kita kena guna bantuan garis lurus. Okey, yang kedua kita kena guna bantuan segitiga. Okey, so kita nampak kat sini ada garis lurus kan? Garis lurus ni yang ada sudut 70 darjah ni. Okey, ini garis lurus lah. Okey, dan segitiga ni. Okey, segitiga ni dekat sudut yang ada tanda kaki sama ni. Okey, ini adalah segitiga kaki sama. Okey, so apa nak buat dengan garis lurus ni? Macam biasa, kita cari nilai bagi garis lurus ni. Okey, so kita dah tahu nilai untuk garis lurus. Okey, garis lurus macam ni kan. Okey, nilai untuk satu garis lurus adalah 180 kan. Okey, 80 darjah. Yang kita dah tahu 70 darjah. So kita nak tahu ni baki selebihnya untuk satu garis lurus ni berapa nilai dia. So kita ambil lah 180 ni tolak dengan 70 darjah. So kita dapatlah baki dia adalah 110 kan. Kat sini adalah 110. So kita tahulah kat sini 110. Okey, sekarang ni kita tak tahu nilai. Kita nak cari sudut untuk Z dan sebelah dia ni, ataupun kaki bagi segitiga ni. Okey, so segitiga ni bentuk macam ni kan. Okey, so kat sini kita dah tahu 110. Dan kita tahu kat sini segitiga ni adalah sama kaki. Okey, dan Z ni duduk dekat salah satu daripada kaki yang sama ni. Okey, so kita nak tahu berapa lagi nilai sudut untuk kedua-dua kaki ni. Okey, jadi kita tahu satu segitiga nilai dia adalah 180 kan. Kita tahu nilai dia adalah 180. So apa nak buat? Kita ambil nilai 180 ni kan, tolak dengan 110 yang kita dah tahu, yang kita cari tadi kan, menggunakan garis lurus. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat nilai dia 70 darjah. 70 darjah ni adalah untuk sudut di kaki, kedua-dua kaki ni. Okey, jadi kita nak tahu sudut bagi setiap satu-satu ni, setiap satu-satu kaki ni kan. Okey, so apa nak buat? Disebabkan kaki ni adalah sisi sama panjang, jadi kita ambil 70 darjah ni. Kita ambil 70 darjah ni, kita bahagikan dengan 2. Okey, so tekan kalkulator. Okey, kita akan dapat setiap satu adalah 35 darjah. Okey, so oleh sebab itu nilai Z adalah, sekejap ya. Okey, 180 tolak 110, kita tahu nilai dia adalah 70. So kaki sama, 70 bahagi 2, kita akan dapat setiap satu adalah 35 darjah. Oleh sebab itu, okey, Z adalah 35 darjah. Okey, so ini jawapan bagi Z. Okey.